Alright guys, macam biasa sebelum kita proceed dengan video kita pada kali ini, aku nak baca sikit komen daripada nakama kita yang aku sedut komennya daripada video aku pasal nikah tu. Weh, tapi korang yang belum tengok lagi video aku pasal nikah tu, cuba korang tengok sebab nampak teori tu, weh, makin lama makin tepat syut. Tak percaya? Cuba korang tengok. Alright, komennya datang daripada Cik Daud. Salam brother, bagi aku akan lebih baik sekiranya kuasa Luffy ini tidak terhad kepada getah sahaja. Mesti ada performance lain lagi yang ada dan bakal diperlihatkan. Oda pun telah banyak kasih hint dengan kita kuasa-kuasa Luffy yang dia tunjukkan, baik getah, api, angin, dan last few weeks ago petir pula dia ambil macam tu je. Tup-tup sekarang dia pegang macam tu je. Kizaru, cahaya kan, dengan gear 5 dia memandangkan ramai lagi musuh Luffy yang dia kena hadap. Kuasa baharu pun kena ada melalui imajinasinya. Yelah, imajinasi dia kan tidak terbatas. Macam sebelum ini kita disajikan dengan Kong lah, Snake lah, Hydra lah, Bounce lah. Tidak sabar pula kalau ada kuasa singa, harimau. Haiwan ni biasa dirujuk dengan kekuatan cengkaman orang. Barangkali untuk cengkaman Blackbeard ke kan. Walaupun Luffy ni selalu kena gelar bakat Sencho, tapi bagi aku dia ni pura-pura bodoh je. Padahal sebenarnya genius. Rata-rata musuh dia overcome dengan kuasa ataupun cara musuh sendiri, cuma versi Luffy sendiri. Macam gitu. Tak sabar pula nak tengok apa jadi nanti climax arc Egghead ni. Seterusnya daripada PG, ingat tak masa Shiki kalah dengan Luffy? Kekalahan tu bukan dengan Haki tapi Thor X. Kat situ aku dah pelik kenapa Shiki boleh kalah. Dia level Whitebeard kot. Lepas jadi Sun God nikah, baru aku rasa relevan Shiki kalah dengan Thor X. Sebab itu serangan nikah, bukan serangan gear third biasa. Ingat tak, sampai pulau pun hancur. Inilah prank Oda juga ni. Lepas tu Red Hawk pun pelik juga keluar api. Padahal getah memang tak masuk akal. Sekarang ni baru jelas semua benda. Mesti Luffy kalau dia sedar, mesti dia boleh guna juga elemen lain macam air, angin, semua elemen logia yang ada. Sebab dia matahari, punca kepada semua elemen. What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Converto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan borak berkenaan dengan One Piece. Alright guys, pada video ini kita nak mereview One Piece chapter 1093. Tapi sebelum tu jom kita recap sikit what happened in the last chapter. Dalam chapter lepas kita dapat melihat keadaan yang telah berlaku di Marijoa, di mana Kuma telah mengamuk dan menyebabkan kemusnahan di sana. Namun tidak lama dari itu, Sakazuki Akainu, the Fleet Admiral, telah mengambil tindakan segera dan muncul di sana. Dan dia memaksa Kuma untuk berundur dan kemudiannya Akainu telah menyerang Kuma sehinggakan akhirnya Kuma telah melarikan diri. Sementara itu, di Egghead, the Sea Beast Weaponized telah dikalahkan dan Kizaru berjaya menendang Luffy walaupun Luffy sedang berada dalam form Gear 4th Snake Man-nya, dan keadaan tersebut telah mengakibatkan kemusnahan kepada Vega Force 01. Lalu Kizaru mengambil peluang yang ada untuk melenyapkan dan membunuh Dr. Vegapunk. Namun sebelum sempat situasi itu terjadi, ternyata Luffy muncul kembali dengan form Gear 5th-nya dan menggenggam Kizaru sehinggakan Kizaru tidak mampu untuk bergerak. Dan di akhir panel kita ditunjukkan dengan The Ancient Robot yang sudah lama tidak berfungsi kembali bercahaya matanya seolah-olah ia dihidupkan kembali kerana degupan jantung Sun God nikah. So nak tahu what happened dalam chapter ini? So jom tanpa membuang masa lagi, let's proceed with the content. Membuka tirai pada chapter kali ini, kita akan mendapat melihat sambungan adegan Luffy dengan mod Giant Gear 5th-nya yang menggenggam Kizaru. Luffy sangat seronok dan menganggap Kizaru adalah mainannya dan terlihat juga Usopp, Nami, Vegapunk dan yang lain terkejut dengan keadaan tersebut. Kizaru berkata, "Aku budak baik, janganlah." Lalu Luffy terus memusing tangannya dengan begitu pantas seperti helikopter. Helikopter, helikopter. Muchas gracias afición, este para vosotros. Dan Kizaru berkata, "Tolong jangan terlalu kasar dengan aku." Lalu Luffy terus melempar Kizaru sehinggakan Kizaru terpelanting dengan sangat jauh. Dan disebabkan keadaan tersebut, Vegapunk dan yang lain mengambil keputusan untuk bertindak segera kerana inilah masanya untuk Dr. Vegapunk dan yang lain melarikan diri dari Kizaru sementara Kizaru masih sibuk dengan Luffy. Lalu Chopper bertanya ke manakah Atlas mahu pergi. Atlas menjawab yang dia mahu ke Lower Stratum untuk mencuri Authority Chip Pacifista agar dapat menukar arahan yang telah Kizaru lakukan sebelum ini. Atlas berkata, selagi Pacifista tidak dikawal oleh kita, selagi itulah kita susah untuk keluar dari pulau ini kerana apabila sahaja kita keluar dari pulau ini, kita tentunya akan ditembak begitu sahaja dari Pacifista. Jadi lebih baik aku cuba untuk dapatkan Authority Chip itu dahulu sebelum terlambat. Namun ternyata Vegapunk juga mahu turun ke bawah bersama-sama dengan Atlas dan dia pun call lah Franky kan. Jadi Franky pun telah beritahu yang Bonnie masih hidup dan berada di Lower Stratum.
Kerana itu, Vegapunk menjadi semakin risau dan mahu ke sana untuk selamatkan Bonnie. Berpindah ke adegan di second floor. Jadi, bila Sanji dengar yang Vegapunk nak selamatkan Bonnie, Sanji macam, biasalah kalau bak perempuan ni memang number satu lah dia kan. Abang Ramli kalau dengan perempuan. Jadi Sanji berkata yang dia juga mahu ikut bersama untuk selamatkan Bonnie. Dan Jinbei pun mencelah dan berkata, "Hey Vegapunk, aku dah kumpul sampah-sampah yang kau suruh aku bawa. Sekarang aku akan ke pintu belakang dan jumpa korang semua dekat sana." Kemudian adegan berpindah di lower stratum. Ditunjukkan beberapa orang pihak Marine cuba mencari di manakah keberadaan Bonnie setelah Bonnie jatuh akibat pelanggarannya dengan barrier egghead sebelum ini. Dan kita juga dapat melihat setelah beberapa orang Marine telah menyentuh senjata-senjata Bonnie, akhirnya mereka telah terkena efek dari kemampuan Bonnie, di mana ada Marine yang menjadi kanak-kanak dan ada yang menjadi orang tua. Namun pihak Marine tersebut masih mahu mencari Bonnie untuk lenyapkan Bonnie, dan tidak lama dari itu mereka telah menjumpai Sentomaru yang tidak sadarkan diri. Dan kemudian ditunjukkan sedikit flashback chapter lepas, di mana saat Bonnie jatuh sebelum ini, ternyata Sentomaru telah selamatkan Bonnie dengan menangkapnya. Lalu Sentomaru telah memberitahu Bonnie untuk keluar dari sini kerana Marine sedang datang ke sini. Jadi kembali semula ke adegan sekarang, di mana Bonnie masih bersembunyi dan dia fikir apa yang sepatutnya dia lakukan. Adakah dia hanya perlu tunggu di situ sehinggalah semuanya selesai? Lalu babak telah beralih ke adegan our right hand man Roronoa Zoro yang sedang bertarung dengan Rob Lucci di level phase. Dan ternyata Luffy perasan yang Zoro juga sedang berlawan dengan Lucci. Luffy berkata, "Woi Zoro, kau lawan juga ke?" Zoro berkata, "Fokuslah Luffy dengan Kizaru tu, biar aku settle kucing Oyen ni." Kemudian tunjukkan Rob Lucci dengan Mode Awakening cuba menyerang Zoro, namun Zoro mengelaknya dan berikan satu serangan 3 pedangnya yang bersalutkan haki dan api kepada Lucci. Dan nampaknya Zoro mudah menghadapi Rob Lucci ini. Dan Zoro berkata, "Dengan kekuatan macam ini, tak mungkin aku akan biarkan kau lawan dengan kapten aku." Rob Lucci menjawab, "Ya, maybe betul apa yang kau cakapkan, tapi aku fikir ini menguntungkan aku kerana aku akan bunuh orang kedua terkuat dalam Yonko Pirate." This video is brought to you by Private Group One Piece Malaysia Community. Private Group ini ditubuhkan adalah untuk menyatukan kesemua peminat-peminat One Piece di Malaysia. Yang paling bestnya, manga-manga terbaru akan diupdate dalam grup ini, so korang takkan terlepas pandang. Dan terdapat pelbagai gambar spoiler yang menarik. Semua fakta, teori dan benda-benda yang menarik dalam One Piece akan diupdate. So guys, apa tunggu lagi? Jom join Private Group One Piece Malaysia Community ini beramai-ramai. Link grup aku tinggalkan di ruangan description di bawah. Lalu ditunjukkan keadaan Kizaru yang masih berterbangan akibat lemparan Luffy, dan Kizaru berkata, "Oh, jadinya aku dah jatuh ke dalam laut ya." Namun Kizaru kembali terbang ke udara dan dia berkata, "Yasakani no Magatama." Dan Kizaru telah melancarkan serangan cahaya dengan skala yang sangat banyak bilangannya ke arah Luffy. Jadi Luffy perhatilah apa benda tu, dan dengan tiba-tiba setiap cahaya itu telah berubah kepada Kizaru dan muncul dengan begitu banyak di hadapan Luffy. Dan rupa-rupanya itu adalah teknik baru dari Kizaru yang seakan sama seperti Taju Kagebushi no Jutsu dari Naruto, cuma tekniknya berbeza. Jadi Luffy pun terkejut dengan terkeluar biji mata dia dan berkata, "Apa benda ni?" Tidak hanya itu, salah satu klon Kizaru itu berkata, "Amano Murakumo," yang menyebabkan dia menghasilkan satu pedang untuk menyerang Luffy. Namun Luffy tidak tunggu, dia terus berikan satu serangan yang bernama Gomu Gomu no Dawn Wave dan telah melenyapkan beberapa klon Kizaru di hadapannya. Tapi itu masih belum cukup, jadi Luffy pun larilah macam budak-budak agar setiap klon Kizaru itu berkumpul. Dan ternyata Luffy dengan ketawa berkata, "Shh, kau masuk perangkap aku." Dan Luffy berkata lagi, "Gomu Gomu no Dawn Stamp," dan serangan itu mampu melenyapkan setiap klon Kizaru yang ada. Jadi pada mulanya Luffy fikir yang dia berjaya menyerang Kizaru, dan ternyata Kizaru sebenarnya dah pergi ke tempat lain. Jadi Luffy pun terkejut, dan apa yang lagi mengejutkan, tiba-tiba Luffy perasan yang Kizaru telah mencekik Usopp. Kizaru bertanya kepada Usopp, "Hei si hidung panjang, mana dia pergi Vegapunk itu?" Namun secara tiba-tiba ada satu kenderaan telah keluar dari bangunan di situ, dan ternyata kenderaan itu adalah Vega Tank yang sedang dipandu oleh Dr. Vegapunk. Tapi terlihat juga Sanji yang sedang bergayut pada Vega Tank itu kerana dia tak sempat nak naik. Aduh, buat hatul lah nombor 4 ni. Alamak, tak maaf fans Sanji. Vegapunk berkata, "Aku dalam perjalanan Bonnie, aku takkan biarkan kau mati.
Jadi kali ini Luffy pun lagilah terkejut dengan mata terkeluarnya kerana Vegapunk muncul berhampiran dengan Kizaru terus kali ini. Disebabkan keadaan tersebut, Kizaru telah menghalakan tangannya ke arah Vegapunk tersebut untuk menyerang dan dia berkata, "Mana kau nak pergi?" Namun sebelum sempat serangan Kizaru itu sampai ke Vegapunk, ternyata Luffy dengan pantasnya telah muncul di hadapan Kizaru dan menghalang serangan tersebut. Dan kita dapat melihat seolah-olah cahaya itu telah masuk ke dalam tubuh Luffy, atau mungkin Luffy memakannya, dan Luffy berkata, "Aduh, panas." Dan ditunjukkan Franky juga mahu ikut bersama Dr. Vegapunk, dan Vegapunk berkata, "Lilith, Franky, guna shotgun kau untuk bawa kapal." Dan babak berpindah ke Egghead Coast di mana setiap pihak Marine telah bersedia kerana mereka telah mendapat laporan yang Vegapunk dan nak keluar dari pulau ini, dan bila-bila masa sahaja Vegapunk dan yang lain-lain akan muncul. Dan pada akhirnya dengan autoriti Chief Pacifista yang telah Atlas curi, dia berkata, "Dengar sini, ini adalah penukaran misi di mana bersiap sedia semua Pacifista, serang setiap kapal Marine yang ada dan lenyapkan kesemuanya dari pulau ini." Dan di panel yang terakhir ditunjukkan wajah dari Gorosei Saturn, sepertinya dia mahu lakukan sesuatu. Dan tamat chapter kali ini. Oh, seronok gila guys chapter kali ini, sebab Luffy dah mula shock dah dengan fight dia dan Kizaru. Tapi itulah, Kizaru ni bukan kisah sangat dengan Luffy, dan dia lebih pentingkan misi dia, iaitu bunuh Dr. Vegapunk. Dan aku harap sangat-sangat yang Kizaru akan berubah fikiran dia dan akan berlawan dengan Luffy dengan serius, kerana aku nak sangat tengok kekuatan penuh yang ada pada seorang Kizaru ini. Dan kalau betul Kizaru tahu yang dia memang takkan mampu lawan Luffy, mesti dia lari punya. Dan berita sedih adalah next week break, jadi kita kena tunggu 2 minggu lagi untuk chapter seterusnya. And gang, sebelum aku akhiri video ini, sedikit renungan. Jangan bersedih jika kau didustakan. Jangan bersedih jika kau dibunuh karaktermu. Jangan berduka cita ketika tidak ada manusia yang ingin menerimamu. Kerana sesungguhnya itu hanyalah cara Allah. Cara Allah menguatkan hatimu, kerana dia ingin mengangkat darjatmu, menempatkan di tempat yang terpuji, memperlihatkan kita sesuatu yang tidak pernah diperlihatkan kepada manusia yang lain. Dia buat hati kita hancur berkeping-keping agar tidak ada lagi tempat makhluk di dalam hati kita. Yang ada hanya Allah, yang ada hanya Allah, yang ada cuma Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Pada saat itu mental kita sudah kuat, layaklah kita berada di tempat yang terpuji. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi